Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita buka majlis ilmu dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin muslimin dan muslimat yang budiman dan baik hatinya, tuan-puan, apa khabar semua? Sehat ya? Masya Allah. Sebenarnya mana lebih seronok, berada dalam bulan Ramadan atau luar Ramadan? Cakap biar jujur ya. Ya, dalam Ramadan lagi seronok. Baik. Kalau macam tu saya akan tanya soalan kedua. Kalau ditakdirkan Allah 12 bulan akan datang ni Ramadan saja, kok kata seronok tadi kan? Nah, kalau ditakdirkan datang perintah baru, okey, di-convert semua 12 bulan masa mendatang Ramadan saja, macam mana? Setuju atau tidak? Adik kecil jawab tak setuju. Pastinya mewakili semua kan? Dalam hal ini benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma fi Ramadan latamannaw an takuna kullaha Ramadan." Jika sekiranya umat aku tahu apa kelebihan yang Allah berikan pada bulan Ramadan, nescaya mereka bercita-cita agar 12 bulan Ramadan saja. Masya Allah, makrifat kita dengan Ramadan. Pun begitu, kalau ditanya kepada Ustaz, benar, Ustaz juga seronok berada pada bulan Ramadan banding dengan bulan-bulan yang lain. Pun begitu, biarlah Ramadan itu 1 bulan saja. Setuju kan? Nah, iman kita sama level sekarang. Allah Azza wa Jalla sudah susun yang terbaik untuk kita. Adanya bulan Ramadan dan adanya bulan-bulan yang lain. Menyulam kehidupan yang dicatur oleh Allah, itu yang terbaik. Sebab itulah di sana ada satu kata kunci yang berbunyi, takdir Allah sentiasa yang terbaik untuk kita. Takdir Allah sentiasa yang terbaik untuk kita. Oh, takdir dalam setahun 12 bulan kan saya membobok sayang pada Ramadan lebih daripada yang lain. Tak, takdir Allah mencaturkan hidup ini ada 12 bulan terbaik untuk kita. Oh Ustaz, saya ditakdirkan berkahwin dengan suami saya, selepas 5 tahun nyata sekali dia telah sebagus, se-ideal yang saya sangka. Saya nak suami saya macam Ustaz. Contoh. Nah, kalau boleh biar jadi macam Imam Masjid Al-Falah, Imam Masjid Negara. Tak. Ambil kata kunci, takdir Allah sentiasa yang terbaik untuk kita. Imam Masjid Negara terbaik, itu takdir terbaik untuk isteri dia, belum tentu baik untuk kita. Betul kan? Ya. Cukup. Jadi hadirin sekalian, pertama sekali pada pagi ini Ustaz sisih seketika tajuk kajian Asmaul Husna yang selalu kita bawa untuk membuka ruang hari ini kepada kuliah khas sempena dengan 17 Ramadan Nuzul Al-Quran, supaya kita ada sedikit rasa suasana Nuzul Al-Quran dalam kehidupan kita.
Ustaz akan mulakan dengan satu soalan, iaitu Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Itu soalan pertama. Menjawab soalan ini, Allah Subhanahu wa taala telah pun menyebut jawapannya ada dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Yang bermaksud syahrul Ramadan, bulan Ramadan, diturunkan padanya Al-Quran, 17 Ramadan yang kita sambut pada hari ini. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Ada tiga. Tiga ini dalam dunia manajemen sekejap disebut MBO, Management by Objective. Sekejap disebut KPI, Key Performance Index. Apa yang nak di-achieve, dicapai oleh Al-Quranul Karim. Pertama, hudan linnasi, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Kedua, bayyinatin minal huda, memperincikan jalan-jalan untuk manusia mendapat petunjuk. Dan ketiga, wal furqan, Al-Quran berhasil untuk mencipta garis pemisah. Kita mengenali mana tauhid, mana syirik, mana adil, mana zalim, mana syurga, mana neraka, mana dosa, mana pahala, mana malaikat, mana iblis. Itu maksud Al-Furqan. Inilah dia, hadirin sekalian, tiga tujuan utama yang disebut secara nas di gazette, black and white, documented by Al-Quranul Karim. Tujuan Al-Quran diturunkan itu di peringkat Allah mensasarkan demikian. Adapun di peringkat kita, tanggungjawab kita dengan Al-Quran namanya ialah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dalam bahasa Arab disebut tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran menurut perspektif dan kefahaman orang Melayu mungkin agak terbatas dan sempit banding dengan makna tilawah Al-Quran menurut ilmu pengajian Al-Quran. Dan yang ni yang kita nak bahas. Kok tanyalah kita, apa dia yang dimaksudkan dengan tilawah Quran ni? Maka dijawab, okey, tilawah Al-Quran artinya kita ambil Quran, kita buka dan kita baca. Bla 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 bla, ayat ke ayat, ain ke ain, hizib ke hizib, surah ke surah, juzuk ke juzuk, sampai 30 juzuk. Sadaqallahul azim. Maka dikatakan, nah, si Anu bin si Anu telah pun bertilawah Al-Quran. Ada tak lebih daripada itu? Cukup. Dan itulah yang difahami oleh kita makna tilawah Al-Quran menurut perspektif kita orang Melayu Islam. Rata-ratanya begitu. Akan tetapi, kalaulah kita pergi lebih dalam mengkaji makna tilawah Al-Quran menurut ilmu ulumul Quran, ilmu Al-Quran ia lebih luas daripada itu. Luas macam mana? Tilawah Al-Quran menurut kajian ilmu Al-Quran ada dua. Pertama, at-tilawatu bima'na al-qira'ah, tilawah dengan makna baca Quran. Yang kita ambil, kita baca Quran, bla bla bla, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin.
Yang kita ambil Quran baca, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, maka itu disebut at-tilawah dengan makna al-qiraah. Dalilnya ada dalam surah Al-Muzammil, bismillahirrahmanirrahim, warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Quran secara tartil. Pun begitu, di sana ada lagi makna kedua kepada tilawah Al-Quran. Dengan erti kata lain, sesiapa yang ambil Quran, buka dan baca teks Arab tu, itu hanya separuh saja makna tilawah. Separuh lagi disempurnakan dengan definisi yang kedua. At-tilawatu bimakna al-itba'. Tilawah dengan makna mengikuti isi kandungan Al-Quran. Macam mana boleh jadi macam tu? Baik, kepada mereka yang belajar metodologi sastera bahasa Arab Al-Quran khususnya, perkataan tilawah itu diambil daripada kata dasarnya, dia punya roots dia ialah tala. Tala yaslu tilawah. Tala maknanya ikut. Ustaz berjalan, anak-anak ustaz ikut belakang. Dikatakan anak ustaz sedang tala ayah dia. Dalam Al-Quran, hadirin sekalian, ada tak perkataan tala? Hello, ni soalan ni. Kok stres sangat nampak ni? Ada tak makcik? Tak tahu ya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Wasyamsi demi matahari, wadduhaha demi waktu duha, wal qamari demi bulan, idza tak kala talaha dia berjalan mengikuti orbit yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi yang dikatakan ikut ni ikut apa? Ikut isi kandungan Al-Quranul Karim. Justru kombinasi di antara satu sudut kita ambil Quran, baca ayat ke ayat, surah ke surah, itu disebut tilawah, mewakili 50% kelengkapannya. 50% lagi ada pada sejauh mana kita beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Dengan arti kata lain, kalaulah kita hanya tilawah Quran, baca Quran, tapi isi kandungan Al-Quran belum tentu kita ikut tak ikut, orang ini hanyalah mewakili 50% maksud tilawah Quran. Sama juga dalam kondisi yang kedua. Oh, dia alhamdulillah beramal dengan isi kandungan Al-Quran, tapi Al-Quran bidzatih, Al-Quran tu tak pernah baca pun, ada kat rumah, suci dalam debu. Kenapa suci? Al-Quran. Kenapa berdebu? Tak baca. Maka orang ini juga hanya bertilawah Al-Quran mewakili 50%. Dia ikut tapi tak baca. Yang kita nak ialah menggabungkan. Kitalah sosok yang membaca Al-Quranul Karim setiap hari. At the same time, kitalah sosok yang beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Yang paling malang ialah ini dia, baca Quran, tapi lebih teruk ialah kita menceroboh isi kandungan Al-Quran. Baca Quran tapi kita meninggalkan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran kata halal, kita kata haram. Al-Quran yang kita baca kata haram, isi kandungannya kita halalkan. Al-Quran kata suruh buat, kita tak buat. Al-Quran kata jangan buat, itu yang kita buat. Bila sampai ke garis ini, disebut oleh Ibnu Abbas, rubba qari'ul Quran wal Quran yal'anu. Betapa ramai di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membaca Quran
tetapi Al-Quran itulah yang melaknat dia siang, malam, pagi dan petang. Kan pelik bunyi tu. Kita duk kata, baca Quran boleh pahala. Benar. Baca Quran Allah rahmati kita. Benar. Tapi dalam suasana kita cuba nak follow itba' isi kandungan Al-Quran. Tapi kalau kita baca Quran, kita juga yang menceroboh isi kandungan Al-Quran, maka itu namanya memerli atas apa yang kita baca. Bacalah surah An-Nur, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Wahai muslimat, kamu dikehendaki supaya menutup aurat, jangan dedahkannya kecuali pada dua tempat, muka dan dua tapak tangan. Baca Sadaqallahul Azim, keluar daripada rumah, pergi bazar Ramadan, free hair. Itu Kak Kia tu baca Quran tadi kat Masjid Al-Falah. Ya, bagus. Tapi kenapa tu free hair? Ini yang dikatakan baca Quran tapi Allah melaknat atas Quran yang dia baca. Sebab apa? Dia baca Quran tapi konten isi kandung Al-Quran ke laut perginya. Maka kita sekarang nak meletakkan atas lantai yang betul. Apa dia? Kita nak kita ni menjadi orang yang tilawah Quran 50% makna tilawah baca, yes kita baca, wa imma atas nama tadarus, wa imma atas nama tilawah, dan dalam masa yang sama kita juga berusaha keras untuk beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Barulah lengkap makna tilawah Al-Quran menurut perspektif ilmu Al-Quran. Baik, timbul soalan, iaitu tugas kita nak beramal dengan isi kandungan Quran. Betul. Nak beramal dengan isi kandungan Al-Quran, tentunya mesti terlebih dahulu kena mengetahui isi kandungan Quran. Betul kan? Mana mungkin kita nak beramal dengan isi kandungan Quran, dengan ajaran Quran, kalaulah kita awal-awal lagi tak faham makna Quran. Maksudnya, Ustaz, apakah saya kena belajar bahasa Arab? Maka ada yang berkata, ya, pakcik kena belajar bahasa Arab. Bila bunyi kena belajar bahasa Arab, mulalah tarik nafas panjang. Yang tak semput jadi semput. Sebab apa? Terus adalah mindset, ya Allah, heavynya nak belajar bahasa Arab, nak go to basic, belajar grammar bahasa Arab, nak hafaz daraba yadribu darban wa wadarib wa dhaka madru' bi ma'na fa'ala yaf'alu fa'la wa fa'ala wa dhaka maf'ul. Gigi palsu terkeluar ni. Iya. Nak bagi orang pencen, orang yang dah berusia, Masya Allah, berat tau nak belajar bahasa Arab ni. Ustaz ambil pengalaman kecil ya. Ustaz tinggal di Gombak. Di Gombak ni ada satu masjid, namanya Masjid Sayyidina Ali, Kampung Padang Balang. Masjid ni kebanyakannya orang-orang pencen kat situ. Sebab itulah masjid itu diberi gelaran dengan berbagai-bagai gelaran. Sekejap disebut Masjid RTM, rehat tunggu mati. Sekejap disebut Jemaah KRU, kumpulan rambut uban. Sekejap disebut grup POP, Persatuan Orang Pencen. Sekejap disebut geng GST, geng sandar tiang. Amboi, sedap gelar kat orang ya. Nah, semua kita akan lalui. Jadi mereka orang pencen, komitmen dah tak banyak, maka excited ni. Kita masa belajar, masa kerja dulu tak sempat nak belajar bahasa Arab, nak memahami Quran. So boleh tak kita buat kelas bahasa Arab? Setuju. Nah, buatlah pendaftaran. Penuh 40 orang satu kelas. Masya Allah. Datangnya bertongkak ada. Kenapa tongkak? Gauk-gauk. Datang juga. Alhamdulillah, sebulan pertama penuh. Masuk bulan ketiga separuh. Selepas berjalan 6 bulan, wajibal huyub. Wala kalam wala salam, tutup terus. Kenapa tu? Syahid dia kata.
heavy tu nak belajar. Ya, betul. Ustaz akui bukan masa kita nak belajar bahasa Arab. Biarpun niat tu bagus. Oh, saya belajar bahasa Arab dan memahami Quran. Tetapi ialah bahasa Arab maklum sajalah berat. Pun begitu hadirin sekalian. Di sana ada cara yang mudah untuk kita memahami makna Quran bagi tujuan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Dan kita boleh faham makna Quran biarpun kita langsung tidak ada basic dan modal bahasa Arab. Macam mana? Senang saja. Tamat kuliah ini, pergilah ke kedai buku, belilah Al-Quran yang ada terjemahan. Selesai. Banyak cara yang kita boleh buat nak memahami Quran. Jangan nampak satu hala yang berat saja. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk diingat, untuk difahami. Fahal min muddakir. Apa kono jang? Rasa berat sangat ni. Jadi tahap kita ni yang disebut umur 50 tahun ke atas ialah ambil metod yang mudah dan santai. Pergi ke kedai, beli Al-Quran yang ada terjemahan di muka surat sebelahnya, maka baca satu ayat, tengok makna. Baca 2-3 ayat, tengok makna. Baca satu surah kecil, tengok makna. Baca satu ain ke satu ain, tengok makna. Baca satu helai, tengok makna. Daripada situlah akan berlakunya interaktif kita dengan makna, dan daripada situlah kita tahu, oh, ayat ini bercakap tentang hukum halal, haram, sunat, makruh, harus, wajib. Apa yang patut aku buat? Oh, ayat ini bercakap tentang cerita Nabi Musa, cerita Qarun, cerita Qabil Habil, cerita Maryam. Apa durusun wa ibar, pengajaran untuk aku. Lepas itulah akan berlakunya PDCA, Plan, Do, Check and Action. Agenda bertindak kita dengan Al-Quranul Karim. Maka kita akan dapat beramal hasil daripada kefahaman yang kita baca melalui translation yang kita buat, tengok kepada terjemahan tersebut. Senang saja. Sebab percayalah, maaf, Ustaz terpaksa reserve dan berkata begini, selagi mana hadirin sekalian kita baca Quran, tadarus Quran, tilawah Quran, tapi kita tidak tahu akan isi dan kandungan Al-Quran, maka sukar untuk kita berubah. Baca surah Yasin ayat pertama sampailah ayat ke-83, Sadaqallahul Azim. Anak kita pun cuik bahu kat belakang. Ibu baca apa tu? Baca Yasin nak. Saya difahamkan oleh ustaz yang mengajar orang baca Quran dapat petunjuk hidayah. Ya betul nak. Ibu terasa tak datang petunjuk dan hidayah baca Yasin tadi? Agak-agak nak kata apa tu? Nak kata, ya Alhamdulillah, ibu terasa membobok hidayah datang setelah membaca 83 ayat surah Yasin. Ataupun yang kita nak katanya ialah ibu ni bukan sekali baca surah Yasin. Ikutkan jadual ini ke 800 kali ni baca Yasin. Tapi tak terasa pula dapat hidayah. Biasa je. Nak kata macam tu tak terkata, bimbang takut orang celak mata, mu ni kafir ke apa? Takut orang cekak pinggang, kerasnya hati makcik ni, tak rasa apa-apa. Isunya ialah bukan kita keras hati. Isunya bukan Al-Quran tak cukup wibawa nak tebuk hati kita jadi baik. Mistake-nya ialah kerana kita baca Quran tak faham makna. Itu point dia. Ustaz yakin indikator sangat mudah. Sekeras-keras hati kita yang ada sekarang ini, sama telah tak keras pun. Kok kata keraslah hati kita, keraslah hati anak kita, keraslah hati suami kita, keraslah hati isteri kita, yakinlah keras lagi hati Umar Al-Khattab pada zaman jahiliah dia. Apa dosa yang Umar tak buat? Buat belaka. Tapi hujung jatuhnya Umar cair hati, lembut hati. Dengan apa? Dengan Al-Quran yang dibaca kepadanya. Apakah tunggu baca 30 juzuk? Tak.
Hanya 8 ayat daripada surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, sehingga 8 ayat. Tapi ingat, biarpun 8 ayat, tapi Omar orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, Omar tahu apa kehendak Taha, apa arahan Taha, apa larangan Taha, apa disiplin ilmu yang ada pada Taha, apa dia berita baik, berita buruk yang disampaikan oleh Allah pada surah Taha. Akhir sekali Omar membuat turning point, langsung tersungkur di kaki Nabi dan mengucap 2 kalimah syahadah. Nak beritahu, Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin, Al-Quran sangat berwibawa untuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi compare dengan kita hari ni, baca Quran juga, Taha 8 ayat ke? Tak, apa barang Taha 8 ayat. Ni dia 30 juzuk Quran. Pantang Ramadan 30 juzuk Quran. Pantang 30 juzuk Ramadan, 30 juzuk Ramadan lah tu. Sebulan sekali 1 juzuk, sebulan sekali 1 juzuk. Tapi kenapa ada sebahagian kita tak berubah? Kok yang jahat-jahat situ, kok yang zalim-zalim situ, kok yang menipu-menipu situ, kok yang rasuah-rasuah situlah, kok suami yang awak zalim pada isteri zalim situlah, kok isteri yang khianat kepada amanah suami khianat situlah. Walhal sosok dia baca Quran semacam. Apakah Al-Quran tak mampu nak bimbing tangan jadi baik? Mampu. Apakah hati tanpa keras? Tak keras pun. So mistaknya ialah baca Quran tak tahu makna. So macam mana nak berubah bila tak tahu makna? Ustaz akan buktikan secara saintifik atas apa yang saya sebut ini, nak membenarkan bahawa mustahak kita ambil cakna tentang tilawah Al-Quran dengan maksud yang kedua, beramal, dan landasan nak beramal mesti dimulakan dengan faham makna. Contoh, sila alihkan kereta blocking way ni WKA 9770. Sila alihkan segera WKA 9770. Kalau tak alih, kami akan angkat ramai-ramai dan lelong. Okey, baik. Ustaz akan bertatih dengan ayat-ayat yang mudah. Kita sunting ayat daripada juz ke-30 yang kita sebut juzul amma, yang kita sebut ayat-ayat lazim yang kita baca. Contoh, kita baca surah Al-Ma'un 3 ayat sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sadaqallahul azim. Cukup. Baik. Satu situasi, orang ini baca Quran tapi tak tahu makna. Sadaqallahul azim. Anak dia pun tanya, abah baca apa tu? Abah baca Quran, abah tilawah Quran, abah tadarus Quran. Surah apa? Surah Al-Ma'un. Abah, awak kata Al-Quran ni bila kita baca tak petunjuk, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, betul. Abah terasa tak ada petunjuk dengan Quran 3 ayat baca tadi? Kebetulan abah ni tak tahu pun bahasa Arab dan tak tahu pun makna akan 3 ayat tersebut. Nak kata, abah dah baca kerap, bahkan abah hafaz pun ayat ni, tapi tak rasa apa-apa pun nak kata macam tu, takut heavy sangat bunyinya, nampak sangat ayah ni hati keras. Tapi nak kata alhamdulillah, membobok-bobok rasa hidayah, bohong. Puncanya sebab tak tahu makna. Maka langkah yang kita setuju apa dia? Cari Al-Quran yang ada terjemahan. Baca satu ayat, tengok makna. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tengok makna di sebelahnya. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, bagaimana nun di sana ada di kalangan mereka yang bohong atas agama Islam yang dia anut. Dia kata dia Islam, dia kata dia beriman, tapi di sisi Allah pun bohong besar. Siapa gerangannya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka yang tak peduli kepada anak yatim. Lagi, wala yahuddu ala ta'amil miskin.
Mereka yang tak peduli, tak bagi makan, tak bagi minum, tak peduli kepada fakir miskin. Enough and enough. Kita membaca, ya Allah, rupa-rupanya diri yang tak cakna kepada fakir miskin, kepada anak yatim, agama klasifikasikan yukadzibu bidin, ini pembohong besar atas agama Islam yang dia anut. Wa in shalla wa sama wa za'ama anna muslim, biarpun pada satu sudut yang lain dia solat, bukan sebarangan solat. Tu dia tarawih 8 rakaat, tak 20, sama dengan tahajud. Hitam dahi, bukan dahi, satu badan hitam kuatnya. Lagi wasama, puasa bulan Ramadan, wa za'ama annahu muslim, dan klaim, tepuk dada, aku orang Islam, aku orang Islam, aku orang Islam. Tapi oleh kerana dia tak cakna pada fakir miskin, dia tak cakna kepada anak yatim, maka agama kata yukadzibu bidin, ini dia pembohong besar atas agama Islam yang dia anut. Dia munafik atas perbuatan dia. Kita tersandar seketika, ya Allah, begini ke rupanya Al-Quran ajarku. Kita tak sempat nak habis surah Al-Ma'un, tutup sadaqallahul azim, keluar daripada masjid, dalam mindset kita, manalah fakir miskin, manalah anak yatim, untuk aku santuni mereka. Dan di situ kita akan berfikir, ya, tempat aku tinggal bukan tak ada fakir miskin, anak yatim, ada pun. No, tempat kampung asal aku tinggal bukan tak ada fakir miskin, bukan tak ada anak yatim, ada pun. Tapi dalam seminggu berapa kali kita buat engagement dengan mereka? Dalam sebulan berapa kali kita santuni mereka? Dalam 3 bulan terakhir berapa kali kekerapan kita menyantuni mereka? Tanya khabar makan minum mereka macam mana? Tanya khabar ni nak pesal nak raya macam mana? Tanya khabar beg sekolah yang koyak dah gantian belum? Tanya khabar yang syabas nak potong air tu dah ada nak bayar ke tidak? Oh, tak ada buat apa-apa. Saya hanya pergi masjid balik masjid, pergi masjid balik masjid, pergi masjid balik masjid. Derma tong atas anak fakir miskin pun tidak ada, derma tong atas anak yatim pun saya tak sumbang. Ingat, kita disebut yukadzibu bidin, pembohong hangit. Tu dia, pembohong hangit atas nama Islam yang kita anut, biarpun kita puasa Ramadan, biarpun kita bangun qiyamul lail tahajud. Maka bila kita proses dengan kekuatan IQ, intelligent quotient kita ini, akhir sekali kita berubah. Kenapa ni Makcik Piah ni semenjak 2 minjak cakna kepada anak yatim, cakna kepada fakir miskin, bersungguh-sungguh nak derma kepada tabung fakir miskin anak yatim. Inilah daripada Quran ni. Quran mana? Quran yang saya baca. Baca mana? Baca tahu makna. Dan sekarang saya di peringkat tilawah dengan maksud nak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Cantik tu. Nah, ini yang dikatakan memahami makna sangat penting untuk menyampaikan kita kepada hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat 185 surah Al-Baqarah yang menjadi KPI kepada Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan seumpama ini. Baik, hadirin sekalian, Ustaz akan beri contoh yang kedua. Contohnya agak sedikit berat. Kenapa berat? Mari kita sunting ayat Quran yang pelik-pelik. Lain macam Ustaz, mana ada Quran yang pelik-pelik? Maksudnya yang jarang kita baca. Kita kan sentiasa tumpuan juz yang ke-30. Okey, jom kita melonjak kepada surah-surah yang jarang kita baca. Bila sebut surah-surah yang jarang kita baca, lagilah tak faham makna. Contoh, okey, Ustaz bentang 2 ayat daripada surah Ibrahim, ayat 49, ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Sadaqallahul azim. Baik, hadirin sekalian, kita pun bacalah ayat Quran surah Ibrahim ayat 49, 50. Baca Quran pun baca, tadarus Quran pun kita tadarus ayat tadi. Baik, sadaqallahul azim, habis. Kembali kepada basic tadi. Baca Quran dapat petunjuk. Terasa tak
ayat 49 dan 50 tu betul-betul memberi energi petunjuk kepada kita untuk kita berubah jadi baik? Tak rasalah ustaz. Kenapa tak rasa? Hati keras sangat ke? Tak. Kenapa tak rasa? Al-Quran tak cukup wibawa nak tebuk hati kita ke? Pun tidak. Mistake dia bukan silap ibu mengandung, tapi silap kita tak tahu makna. Maka approach yang kita setuju tadi, ambil Quran yang ada terjemahan. Kita pun bacalah Quran, wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfat. Tengok makna di sebelahnya. Kamu melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sekalian orang-orang Islam yang mujrim, yang berdosa, yang bersalah, pada hari akhirat kelak mereka akan diikat kaki dan tangan. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam neraka pada masa itu sarabiluhum min qatiran. Mereka akan diberi pakaian, pakai seluar, diberinya pakai seluar, diberinya pakai baju, bukan daripada benang dan kapas, tetapi seluar dan baju itu daripada qatiran, daripada minyak tar yang mendidih. Masuk dalam neraka, nak hilang mengantuk. Masuk dalam neraka, na'udzubillahi min zalik, tak orang tak kita, dalam banyak-banyak azab apa dia? Allah Subhanahu wa taala minta malaikat datangkan seluar. Okey, ni tak pakai seluar ni, malulah pakai seluar. Tak pakai baju ni, pakai bajulah, pakai baju. Tapi dibuat daripada minyak tar yang mendidih, yang dipanaskan daripada api neraka. Astaghfirullahalazim. Panas tara mana kak? Beginilah, kok nak menjiwai senang saja. Balik sekejap, belilah minyak cak burung, panas sama kuali, kira-kira mendidih, ambil satu sudu, curah kat betis. Shhh. Suami tanya, kenapa teruk sangat? Inilah Dr. Azhar suruh buat, nak pakai feel. Sejauh mana panas api neraka? Pasti tak mampu kan? Maka sekarang bayangkan minyak tar kita keluar daripada masjid ni, cuba tengok mana-mana orang yang sedang turap tar, dipanaskan minyak tar tu sehingga mendidih, warna hitam menggelak, kemudian desainkan rupa bentuk jadi seluar pakai, desain jadi baju pakai, melekat dan melekit kat kulit. Bagaimana kita nampak melecur kulit, darah meleleh satu badan, merau, sakit teramat sangat. Badan semakin keras. Sebab apa? Sebab kerasnya akan minyak tar masa ke semasa. Mulut pada masa itu meraung ke tidak? Pasti meraung, sakit. Lanjut, Allah beritahu, wa taghsha wujuhahumun nar. Wahai malaikat, bisingnya si ahli neraka ni meraung, sampai ke ahli syurga pun bising dengan dia. Wahai malaikat, sila ambil neraka, api yang panas tu, olahkan dia menjadi satu plastik, bungkus kepala dia. Astaghfirullahalazim. Wa taghsha wujuhahumun nar. Api neraka tu, api tu Allah kata sila olah jadikan besen, sila olah jadi plastik, pernah bungkus kepala dia. Jeruk, biar mulut tu tak keluar berbunyi, bising sangat. Na'udzubillahi min zalik. Para ulama kata apa? Sesaat orang ini masuk neraka dengan rupa bentuk azab yang Allah timpakan kepada mereka, menghapuskan seluruh nikmat yang dia kecapi atas muka bumi. Ayo tampilkan di hadapan kita seseorang yang usianya sampai 100 tahun. Dalam tempoh 100 tahun itu dialah yang
paling hebat, dialah paling kaya, dia paling cerdik, dia paling terhormat, dia paling rupawan, dia yang paling bijaksana, dia yang paling berpengaruh, dia yang segala-galanya. Nak makan apa, semua dapat. Nak minum apa, semua dapat. Nak pakai apa, semua dapat. Nak milik apa, semua dapat. Nak pergi ke mana, semua dapat. Tiba-tiba, sesaat sahaja masuk neraka dan ditimpa azab dengan sedemikian rupa, dipakainya pakaian daripada minyak tar, dibungkus dengan api neraka pada satu muka, maka menghapuskan seluruh 100 tahun yang dia nikmati. Kita baca, perlu 30 juzuk kah? Tak payah. 2 ayat je bergoncang iman kita. Masya Allah. Setara ni rupa. Untuk siapa ni? Untuk orang kafir ke azab seperti ni? Tak. Wa taral mujrimina. Untuk orang mujrim. Siapa itu orang mujrim? Orang Islam. Tetapi semasa di dunia dia berdosa. Dia buat salah dan dia tak bertaubat. Dia tak memulangkan hak orang. Nahas orang ini akhirat kelak. Kita baca ni, tilawah Quran, tengok makna, kita pun insafi diri, akhir sekali kita taubat, akhir sekali kita memulakan hak orang. Ya, baca, tak boleh ni, aku ni berhutang duit orang 10 tahun tak bayar, saja je bayar hutang. Kenapa? Ni dia datang daripada Quran ni. Quran telah mendidik aku. Baca 1 juzuk ke? Tak, 2 ayat je Ustaz. Surah apa? Surah Ibrahim, ayat 49-50. Pun berubah terus. Mindset kita berubah, attitude kita berubah, akhlak kita berubah. Nak kena hantar payung orang ni. Kenapa? Ialah hujan lebat datang ke masjid, awal-awal tak ada hujan, tak pakai payung. Bila hujan, ambil payung orang balik. Contoh. Nah, nak kena hantar ni kasut orang yang baru. Saya ni selalu datang ke masjid, kasutnya buruk, balik kasut baru. Pencuri kasut tegar dia ni. Tiba-tiba dia membaca ayat tadi. Ya Allah, tak ada beza sangat dengan nikmat dunia, mencuri hak orang, merampas hak orang, buat zalim pada orang, dia akan jadi baik. Seorang suami yang baca 2 ayat tadi, terus daripada yang zalim pada isteri, daripada yang zalim pada isteri, dia tak akan menzalimi pada isteri dia. Dia akan jadi baik, dia akan santuni isteri dia, cakap pun lembut-lembut, miau-miau, darling-darling. Luntur isteri ni, ya Allah, apa konolah bahaji ni. Pada masa itu kita boleh kata, inilah dia terkesan dengan tilawah Quran. Tilawah macam mana? Yang aku letak mindset aku nak beramal, dan cara nak beramal ialah tahu makna. Tapi kalau tak tahu makna, sehingga tidak ada kesan pada naluri kita, itu sebabnya baca Quran. Yang buat zalim, zalim situ. Baca Quran, yang khianat situ. Baca Quran, rasuah situ. Nah, inilah dia mustahak kita memahami konotasi dan definisi tilawah Al-Quran. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak ada apa-apa yang tersimpul. Semua lain clear. Kesimpulannya ialah Ustaz nak mencadangkan kepada tuan-puan, sempena dengan hari ini 17 Ramadan, nuzul Quran, bulan Ramadan, Ustaz nak cadangkan ialah supaya kita membaca Al-Quran dengan menggunakan 2 metod. Pertama, ada masa kita membaca Al-Quran secara tradisional. Kedua, ada masa kita membaca Al-Quran secara profesional. Makin tak faham Ustaz. Pertama, ada masa kita membaca Al-Quran secara tradisional. Apa maksud tradisional? Yang selalu kita buat sekarang ni lah. Okey, selepas salat subuh, jom kita buat halaqah 10 orang. Kamu baca, aku dengar, kamu baca. Kut salah, perbetulkan. Gotong royong, tadarus Quran, tilawah Quran. Silakan, teruskan. Wa imma dalam Ramadan, wa imma di luar Ramadan, teruskan. Okey, Ustaz, saya ni mendisiplinkan diri saya membaca Al-Quran 1 juzuk sehari, 1 juzuk sehari, 1 juzuk sehari. Silakan, alhamdulillah. Itu namanya qiraah syariah,
membaca teks Arab. Itu membaca Al-Quran secara tradisional. Namun dalam masa yang sama, Ustaz juga minta supaya tuan-puan mencuri sedikit masa membaca Al-Quran secara profesional. Macam mana profesional? Pergilah beli Al-Quran yang ada terjemahan. Tengok 2-3 ayat, tengok makna di sebelahnya. Baca 2-3 ayat, tengok makna di sebelahnya. Kok rajin lagi, selain daripada makna, kita ada huraian lebih detail di bawahnya. Barulah semakin terkesan dengan diri kita. Pada masa itu, insya-Allah tidak ada sebab kecuali insya-Allah kita akan jadi mantap maksud tilawah Al-Quran. Ada orang tanya, Ustaz, saya ni bukan apa, di bulan Ramadan saya ni ambil disiplin 1 juzuk sehari, 1 juzuk sehari, 30 juzuk, 30 hari 30 juzuk. Tapi kalau saya ni baca Quran kemudian tengok makna, maybe yang selama ini 1 jam 1 juzuk, dia akan jadi 2 jam. Jadi ialah tak habislah 30 juzuk Quran sebab saya disibukkan dengan melihat maknanya. Maka kuranglah pahala saya sebab tak habis 30 juzuk. Pertama sekali Ustaz jawab, siapa kata kurang pahala? Kenapa tegar je tengok Ustaz lepas tadi ni? Hadirin, kita belajar usul fiqh. Terus jangan stres, saya takut Ustaz tengok ni. Di sana asal kaedah fiqh menyebut la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna perkara wajib kecuali terpaksa buat hal yang lain terlebih dahulu, maka hal yang lain juga jadi wajib. Tanggungjawab kita dengan Al-Quran apa dia? Beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Is it? Betul kan? Baik. Nak beramal dengan isi kandungan Al-Quran itu wajib. Tapi kita tahu nak beramal dengan isi kandungan Al-Quran terlebih dahulu kena tahu makna Quran. Maka mengetahui makna Al-Quran juga wajib. Maka di saat kita membaca makna Al-Quran juga dimasukkan di bawah tajuk orang ini sedang bertilawah Al-Quran. Walaupun sedang melihat terjemahan. Ya, walaupun sedang melihat terjemahan. Habis tu Ustaz, macam mana Allah nak bahagi pahala tu? Hadirin sekalian, ambil kata kunci. Kita buat kerja kita, Allah buat kerja Allah. Sibuk nak tanya macam mana Allah buat bagi pahala. Yang perlu kita sibuk ialah macam mana kita nak menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Biarkan kita buat kerja kita, Allah buat kerja Allah. Apa kerja Allah? Innama yuwaffas sabirun. Allah Ta'ala akan menyempurnakan pahala orang yang sabar itu dengan pahala yang lumayan. Sabar dengan baca Qurannya, sabar dengan melihat maknanya, sabar membuat jadi orang baiknya, Allah Ta'ala akan beri pahala. Dan dalam masa yang sama kita buat kerja kita, apa dia? Tilawah baca yang Arab pun kita baca, tilawah tengok terjemahan pun kita baca, dan matlamat kita ialah kombinasi itu untuk kita beramal dengannya. Nah, cukup untuk kuliah pagi ni. Ya, tazkirah ataupun kuliah di bulan Ramadan tak boleh panjang, hukumnya bid'ah. Maka Ustaz tamat di sini, maka masa yang ada tu Ustaz bukalah kepada 1-2 soalan. Silakan. Ayah, silakan Ibu. Soalan, ada seorang sahabat, dia tak pandai baca Quran yang Arab, maka dia hanya berpada dengan baca terjemahan. Pun begitu terkesan
sampai pekat menangis-nangis, air masuk dalam hidung dan sebagainya. Hadirin sekalian, yang baca terjemahan menangis-nangis sampai ke peringkat terbentuk peribadi yang indah, itu bagus. Tetapi tetap mesti dia berusaha untuk membaca Al-Quran secara originalitinya ialah merujuk kepada teks Arab. Sebab itu tugas kita sebagai seorang Muslim. Fundamental job kita sebagai seorang Muslim ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka bila sebut ibadah, ada dua yang paling asas. Pertama salat, yang kedua baca Quran. Kenapa dua ibadat yang paling asas? Ambil kata kunci. Sesiapa yang ingin berkata-kata dengan Allah, yang ingin sembang dengan Allah, yang ingin berbisik-bisik dengan Allah, yang ingin merengek kepada Allah, maka rajin-rajinlah solat, terutama sekali solat sunat. Manakala sesiapa yang ingin Allah berkata-kata dengannya, sembang dengannya, maka rajin-rajinlah membaca Quran. Ustaz, kenapa begitu tu? Sebab sesiapa yang ingin sembang dengan Allah, berkata-kata dengan Allah, rajin-rajinlah salat. Sebab salat itu disebut munajin ila rabbih, munajat sang hamba kepada Allah. Kan bila kita salat, kita menyebut perkataan-perkataan, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang straight line ke syurga. Itu sembang kita dengan Allah tu. Itu merengek kita dengan Allah tu. Okey, kita rokok, kita sujud, kita i'tidal. Rabbighfirli, wahai Allah, ampunlah dosa aku ya. Warhamni, tolong kesianlah kepada aku ni. Wajburni, tolong paksa aku jadi baik ni. Sedapnya sembang dengan Allah macam tu kan. Okey, pagi tadi solat subuh qunut, Allahumma hdini fiman hadais, wahai Allah, Allah tolonglah beri kepadaku hidayah sebagaimana kau beri hidayah kepada orang lain. Kalau orang lain kamu boleh beri hidayah, payah sangat ke nak beri hidayah pada aku? Sedap tu. Wa tawallani fiman tawallais, wahai Allah, tolong pegang tangan aku heret masuk syurga. Kalau kamu boleh pegang tangan orang lain masuk syurga, payah sangat ke nak pegang tangan aku masuk syurga? Seronok tak sembang macam tu? Hello? Seronok tak? Seronok. Sembang kita dengan Allah, merengek kita dengan Allah, munajat kita dengan Allah. Itu namanya rajin-rajinlah salat sebab nak sembang dengan Allah. Adapun kalau kita nak Allah sembang dengan kita, Allah bercakap dengan kita, maka rajin-rajinlah baca Quran. Sebab apa? Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu kalimah Allah. Al-Quran itu kata-kata datang daripada Allah. Al-Quran konten datang daripada Allah. So, bila kita baca Quran, seolah-olah refleksnya Allah sedang sembang dengan kita. Baca apa pagi ni? Oh, baca surah Al-Ma'idah Ustaz, daripada awal hingga akhir. Zahir, betul kita yang baca Quran, tetapi imbasannya Allah sedang sembang dengan kita tu. Jadi kita Masya Allah interpersonal kita bergerak pada two-way traffic. Nak apa kita ni? Nak masa kita sembang dengan Allah? Ada. Namanya rajin-rajinkan salat. Itu yang timbulnya salat tarawih, salat qiyamul lail, tahajud, whatever. Apa juga salat sunat sekalipun. Nah, dalam masa yang sama kita juga Allah sembang dengan kita apa dia? Rajin-rajin baca Quran. So, kalau kita tidak pergi ke tahap itu, berpada dengan terjemahan, maka itu satu kemalangan yang kecil berlaku, bukan kecil, besar juga tu dalam kehidupan kita. Jadi nak tak nak, dia kena bersungguh dan dia kena usaha untuk baca Quran. Ustaz, dia usaha baca Quran, tapi payahlah Ustaz. Hadirin, dalam hidup tak ada yang mudah. Nah, tak ada yang mudah. Bukan senang untuk senang, bukan susah untuk susah. Ustaz pun cakap apa tak faham ni. Bukan susah untuk susah. Nak susah, susah. Bukan senang untuk senang. Kena berusaha lebih.
Tapi ingat, setiap jerih yang kita baca Quran dik susah itu dapat 2 pahala. Kita baca Quran luncur, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dapat 1 pahala. Pahala apa? Tilawah Quran. Datang pula yang kedua, Rabbil Alamin, telo pun telo, pelek pun pelek, kemudian makhraj pun tak betul. Tiba-tiba Nabi kata dapat 2 pahala ni. 1 pahala baca Quran, yang kedua pahala jerih dia baca Quran. Dia payah nak sebut makhrajnya, dia pula pelek. Jangan bimbang. Pahala. Soalan. You. Tujuan Quran diturunkan ada 3 kan. Ada beri petunjuk pada manusia. Lepas tu Al-Furqan. Yang satu lagi apa? Ayat itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Okey, boleh tak pada pagi ni kita berkongsi tugasan ya? Ustaz bagi ayat kepada makcik 185 surah Al-Baqarah, itu tugas ustaz. Tugas makciknya ialah selepas ni boleh buka Quran itu. Oh, nak terus ya? Okey, baik. Hadirin sekalian, Allah sebut syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Ni yang kita duduk pada hari 17 Ramadan. Dan Allah sebut tujuan Al-Quran diturunkan 3. Pertama, hudal linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Kedua, bayyinatin minal huda, memperincikan jalan-jalan untuk manusia dapat petunjuk. Dan yang ketiga, wal furqan, orang yang baca Quran, orang ini akan jelas mendapat petunjuk sebab dia tahu mana betul, mana salah, mana tauhid, mana syirik, mana jalan ke syurga, mana jalan ke neraka. Itu furqan, garis pemisah. Baik, timbul soalan. Ustaz, okey, kita ni dalam masyarakat Melayu baca Quran tujuannya nak ambil berkat ustaz. Jom kita baca Quran untuk dapat berkat. Jom sempena majlis perkahwinan kita panggil budak tahfiz baca Quran 30 juzuk, ambil berkat rumah tangga baiti jannati. Okey, ni nak pergi masuk hutan ni, memburu rusa, baca dulu Yasin 41 kali. Kenapa? Nak ambil berkat biar selamat aman. Hadirin, jom kita refer balik pada ayat yang Ustaz baca tadi. Ada tak menyebut tentang berkat? Tak ada kan? Ya ke? Tak ada. Betul. Okey. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada tak berkat? Tak ada. Taklah kata Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wal ambil berkat. Tak ada kan? Baik, timbul soalan. Kok banyak sangat persoalan ni? Hadirin, jawab dengan suara yang kuat. Penting tak berkat dalam kehidupan kita melalui Al-Quranul Karim? Penting. Berkat sangat penting. Baca Quran, ambil berkat, penting. Bahkan sepenting-penting berkat namanya syafaat, kita juga harapnya Quran yang kita baca dapat syafaat yang dengannya insya-Allah boleh masuk syurga dengan syafaat Al-Quran. Itu sebesar-besar berkat. Maka kenapa berkat yang begitu signifikan yang kita tagih dengan Al-Quran tiba-tiba Allah tak sebut pada ayat 185 surah Al-Baqarah tadi? Allah hanya sebut hudan linnas pertama, kedua bayyinatin minal huda, yang ketiga wal furqan. Sedangkan ambil berkat ni penting. Apa pentingnya berkat? Berkatlah yang membezakan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Orang Islam makan, orang bukan Islam juga makan. Tapi kita makan nak ada berkat. Orang kafir tak fikir soal berkat.
kita berumah tangga, non-muslim juga berumah tangga. Apakah yang membezakan rumah tangga kita dengan non-muslim? Barakah. Maka berkat ini penting, merupakan garis untuk kita dapat keredaan Allah. Dan dengan Al-Quran berlebih-lebih lagi dah berkat. Soalan timbul ialah, kenapa Allah tak sebut berkat pada ayat tersebut? Allah lupa? Na'udzubillahi min zalik. Ustaz tentunya tak akan jawab soalan ini. Ustaz bagi masa selama sebulan, anggaplah sebagai assignment. Nanti kuliah kita selepas raya ni, sebelum kita menyambung kajian Asmaul Husna, Ustaz akan buka ruang 10-15 minit untuk mendengar jawapan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kenapa tersebut berkat? Akak di mana sekarang? Ya. Okey, jadi pertama, tak ada masalah. Mengambil berkat dengan membaca Quran sangat penting. Dan kemuncak keberkatan dengan Al-Quran ialah kita mendapat syafaat. Dan insya-Allah dengan syafaat tersebut kita masuk syurga. Baik. Soalannya, dah penting sangat ambil Quran, ambil berkat dengan Quran, kenapalah tak dimasukkan dalam ayat 185 surah Al-Baqarah tadi, package yang keempat. Okey, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Tujuan Al-Quran diturunkan 3. Pertama, hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Kedua, bayyinatin minal huda, memperincikan jalan-jalan manusia mendapat petunjuk. Ketiga, Al-Furqan, Al-Quran berjaya mencipta garis pemisah. Ia pun tambahlah satu lagi, wahai Allah, wal ambil berkat. Tiba-tiba silent, tak sebut yang tu. Why? Sekian. Lama tu, bagi masa sebulan tu. Baik. Jadi sekadar itulah yang dapat Ustaz sampaikan pada tengah hari ni ya. Kadang-kadang sakit hati kuliah macam ni kan. Memperincikan manusia untuk jalan-jalan kebaikan. Pertama sekali Ustaz mengucapkan berbanyak terima kasih ya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tak putus-putus untuk memberikan sumbangan kepada pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Alhamdulillah, untuk fasa yang kedua ni semua urusan piling, footing, ground dan foundation telah pun selesai. Alhamdulillah. Sekarang untuk ground floor juga telah pun disiapkan rangkanya. Sekarang kita bergerak pada tingkat yang pertama. InsyaAllah kami sentiasa mengalu-alukan sesiapa yang ingin memberikan sumbangan boleh menyumbangnya. Cara senang saja, tuan-tuan boleh saja rujuk dalam internet, tulis Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Di sana ada nombor akaun Maybank atas nama Tahfiz Madinatul Huffaz. Boleh bank in ke nombor akaun tersebut. Anda kata perlukan resip ataupun sijil wakaf, boleh berhubung dengan nombor yang tertera. Pihak admin akan postkan resip dan sijil berkenaan. Kontraktor tanya Ustaz Dato' Azhar, kosnya masih banyak ni sebab 1 ekar tanah nak dibina 4 tingkat bangunan sepenuhnya. Duit cukup tak Ustaz? Kata kontraktor. Ustaz kata insya-Allah cukup. Simpan kat mana Ustaz? Detail sangat soalan tu. Jadi Ustaz terpaksa cakap secara jujur. Ustaz simpan duit tersebut dalam poket Jemaah Masjid Al-Falah. Oh, faham semua ya? Masya Allah. Faham. Nah, jadi Ustaz alu-alukan, menderma, beri sikit tanda ingat, beri banyak tanda ada, tak beri langsung tanda kedekut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin wa syakirin wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.